A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua hadirin penonton yang masukkan dia. Okay. Waalaikumsalam. Kita masih lagi ada yang menyertai ini. Okey, yang saya hormati rakan-rakan pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang yang turut serta. Turut saya hormati ialah pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Pasir Gudang, guru penolong kanan hal awal murid, serta YDP PIBG atau wakil PIBG PIBKS daerah Pasir Gudang. Jadi saya mengucapkan selamat bertemu dalam sesi taklimat pelaksanaan program gotong royong Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman tuan-puan, kami sektor pengurusan sekolah diamanahkan untuk menyampaikan taklimat dan tata cara sekolah untuk mengelolakan pelaksanaan program gotong royong ini. Okay, suara saya dapat dengar dengan jelas tak? Dapat dengar. Okey. Boleh. Okey. Saya rasa dengar jelas. okey. Saya rasa saya akan taklimatkan dalam masa yang tidak terlalu panjang kerana sebelum ni saya ada telah bagi sharekan tentang garis panduan ni. Garis panduan ni saya telah bagi kepada pihak sekolah. Cuma ada beberapa perkara perlu di highlightkan. Nanti saya sharekan. Okey. Boleh nampak tuan? Boleh. Ada? Okey. Sekejap saya buka sebab saya tak boleh nampak ni. Okey, jadi ialah garis panduan tentang pelaksanaan program gotong royong Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan dana khas. Jadi saya difahamkan semua sekolah telah menerima peruntukan kewangan tersebut. Ada sekolah yang belum terima tak? SMK sudah terima. SMK sama SMK sudah terima. Maknanya semua sekolah dah 10K. terima. Okay, jadi kalau semua sekolah terima, jadi tak ada masalah. Sekiranya ada perkara berbangkit tentang kewangan tersebut, nanti boleh maklumkan kepada pihak bahagian kewangan PPD Pasir Gudang. Merujuk kepada bahagian kewangan. Pegawainya pun ada dalam taklimat ni. Okey. Seterusnya, siapa melengahkan masa, kita rujuk kepada, kita tinjau kembali kepada garis panduan ni yang telah saya bagi sebelum ni. Dekat sini, okey. Ada rakan yang belum boleh masuk. Saya tengok dekat. Ada rakan yang belum boleh masuk nampaknya yang mesej pada saya. Sekejap sebentar ya. Maaf juga sekali lagi saya mohon sebab tiba-tiba dia punya link yang sebelum ni sebab saya dah buka pukul 1 tadi dia dah bagi had limit masa. Dan kita juga sebelum hari ini ada program di sekolah yang dijalankan serentak menyebabkan program ini terpaksa ditunda pada pukul 1. Kita ada program dekat sekolah iaitu program pelancaran kempen hidup sihat cegah rokok vape. Sekejap sebentar, ada rakan yang tak dapat masuk. Nanti saya cuba masukkan mereka dengan link dia. Sebentar ya. Maaf. Masih ada yang belum boleh masuk.
Okey, kita teruskan dengan taklimat kita. Okey. Saya rasa saya tak perlu baca semualah sebab berkenaan dengan garis panduan ni saya telah berikan sebelum ini. Mungkin bagi yang belum terima mungkin boleh dapatkan daripada pihak sekolah, YDP PIBG ataupun wakil PIBG yang boleh dapatkan maklumat ni daripada pihak sekolah. Okey, kita tengok objektif program gotong royong ni adalah untuk meningkatkan tahap kebersihan dan keceriaan keselamatan sekolah, mengeratkan kerjasama antara sekolah dengan komuniti dan juga pihak agensi awam, swasta dan NGO lah, memupuk perpaduan di antara ibu bapa dan komuniti. Okay. Kemudian objektif lain membudayakan gotong royong di kalangan warga sekolah dan memupuk nilai murni. Itu adalah objektif dia. Okey, yang di sini yang saya ingin ditekankan di sini ialah tempoh pelaksanaan. Tempoh pelaksanaan gotong royong ini, yang mana gotong royong ni sebenarnya bermula daripada Disember hingga Jun 2024. Maknanya dah boleh mula daripada Disember ni sehingga Jun 2024. Pihak sekolah boleh memilih mana-mana hari Sabtu bekerja untuk melaksanakan program gotong royong ni. Okay. Dia tertakluk pada guru besar atau pengetua lah, mengikut budi bicara guru besar atau pengetua sekolah tersebut. Jadi nanti pihak sekolah PPD akan bagi satu link untuk pihak sekolah mengisi tarikh yang pihak sekolah jangkakan akan laksanakan program gotong royong tersebut. Okey, kumpulan sasaran ialah melibatkan semua warga sekolah dan juga boleh melibatkan pihak luar atau komuniti. Sama ada agensi awam ataupun alumni sekolah terbabit lah. Cuma penekanan di sini jika melibatkan badan-badan bukan kerajaan ataupun pihak swasta yang yang selain daripada yang kerajaan punya, perlu membuat permohonan kemasukan ke sekolah. Macam biasa, kena buat permohonan. Contohnya ada sekolah dia nak buat gotong royong, dia nak jemput YB ke ataupun adun kawasan ke ahli parlimen, dia perlu, ataupun nak menjemput pihak media, dia perlu buat permohonan. Buat permohonan kepada pejabat pendidikan daerah Pasir Gudang ataupun ke jabatan. Okey. Tentang keselamatan, ini adalah perkara biasa apabila kita melaksanakan program gotong royong, terutama melibatkan surat siaran KPM tentang aktiviti pelaksanaan aktiviti luar bawah Kementerian Pendidikan Malaysia semasa cuaca panas, dia masih lagi terpakai. Berkenaan dengan penggunaan pakaian dan peralatan tu yang bersesuaian tu di bawah pihak sekolah lah. Okey, yang perkara 6.0 ini juga adalah perkara yang perlu diberi penekanan. Okay, berkenaan dengan peruntukan yang disalurkan ke akaun PIBG sekolah oleh pihak Jabatan Pendidikan. Okey, sebagaimana yang saya tanya tadi di awal tadi, adakah semua sekolah dimaklumkan telah menerima peruntukan berkenaan untuk digunakan dalam gotong royong yang akan dilaksanakan ni. Okey, jadi cuma pihak sekolah boleh melantik kontraktor atau pembekal secara rundingan terus, tidak memerlukan sebut harga. Jadi tak perlu sebut harga, boleh buat lantik kontraktor untuk pembekalan alatan dan sebagainya
boleh dibuat secara rundingan terus. Kemudian peruntukan yang diberikan itu boleh dibelanjakan bagi tujuan yang berikut, iaitu beli peralatan untuk pembersihan, contoh nak beli sabun, nak beli nak beli penyapu, baldi dan sebagainya lah, yang berkaitan dengan pembersihan. Okey. Kemudian boleh juga digunakan untuk pembaikan atau penyelenggaraan kecil. Cuma perlu diingat, untuk pembaikan dan penyelenggaraan kecil ini memerlukan kebenaran daripada sektor infrastruktur dan perolehan di PPD. Maksudnya kena buat permohonan lah. Contoh untuk buat untuk baiki longkang contohnya kan. Contohnya baiki longkang. Untuk baiki longkang perlu buat permohonan kepada sektor infra, SIP, sektor infrastruktur dan perolehan PPD Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Okey. Nanti kalau apa-apa tak faham nanti boleh tanya nanti ya. Okey. Kemudian untuk makanan pula, makanan dan minuman pula, sebab difahamkan ada sekolah yang dapat 5,000, yang paling sikit sekolah dapat 5,000, ada yang paling banyak peruntukannya mencecah RM10,000. Jadi untuk makanan dan minuman bagi program tersebut, hanya maksimum penggunaan daripada peruntukan tersebut cuma 20% sahaja. Maknanya kalau sekolah dapat peruntukan RM10,000, hanya RM2,000 digunakan untuk makan dan minum. Okay. Kalau dapat kurang daripada itu, contoh RM5,000, kurang daripada itu, sikit lagi lah daripada jumlah tersebut. Okay. Pihak sekolah juga boleh digalakkan untuk mendapatkan sumbangan daripada ataupun tajaan daripada pihak lain untuk terutama dalam aspek kepakaran lah. Okay. Jadi cuma tata cara penerimaan sumbangan tu kena ni lah, mematuhi surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 3 tahun 2018 tu. Perkara 6.2.2 tu. Okey. Scope aktiviti. Okey, program gotong royong ni memang dia hanya memang berfokuskan kepada kebersihan dan keceriaan. Seperti mana yang saya telah ingatkan tadi, jika sekolah ingin membuat penyelenggaraan, dia perlu buat permohonan. Penyelenggaraan kecil lah. Penyelenggaraan besar tak boleh. Yang kecil macam contoh tadi longkang tersumbat kan, tandas. Sebab tandas pun dah ada peruntukan dia, mungkin apa yang melibatkan pembaikan tangga dan sebagainya, yang tu perlu buat permohonan. Okey. Peranan dan tanggungjawab ni kita fokus kepada pihak sekolah. Okey. Yang pertama, pihak sekolah perlu menggerakkan jawatankuasa pengurusan 3K untuk menjayakan program gotong royong ni. Nanti pihak sekolah bincang, dapatkan tarikh, nanti kita akan bagi satu link Google Form untuk diisi. Untuk tarikh-tarikh ini mungkin pihak Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Pejabat Pendidikan Daerah akan buat pemantauan lah berdasarkan tarikh-tarikh yang telah sekolah tetapkan tu, antara Disember hingga Jun, 30 Jun 2024. Kemudian sekolah merancang melaksanakan program, menyelaras program pengoperasian program bersama PIBG, PIBK dan NGC lain. Kemudian 8.3.6 ni menghantar laporan kewangan dan pelaksanaan program kepada JPN dan PPD. Okey, untuk laporan, laporan ni ada formatnya akan disediakan. Laporan ni akan dihantar kepada sektor HEM di PPD, di bawah HEM PPD, sektor pengurusan haiwan murid di PPD. Dia ada format dia. Nanti formatnya nanti saya akan tunjukkan di belakang. Selain daripada format untuk laporan kewangan nanti akan diberikan. Okey.
PIBG dan tanggungjawab PIBG dan PIBKS atau LPS. PIBG perlu menerajui pelaksanaan gotong royong sekiranya peruntukan gotong royong disalurkan ke dalam akaun PIBG. Jadi saya rasa semua peruntukan bagi gotong royong ni semuanya dimasukkan ke dalam akaun PIBG, tidak dimasukkan ke dalam akaun sekolah. Cuma dimaklumkan untuk pengurusan gotong royong ni dia pihak PIBG dapat mempermudahkanlah dari segi pengeluaran kewangan tersebut. Tak perlu buat apa macam saya kata tadi, buat sebuah harga, pihak sekolah dengan PIBG dan sekolah berbincang untuk melantik jika keperluan untuk melantik kontraktor tu secara rundingan teruslah untuk pembekalan. Peruntukan yang disalurkan ke dalam akaun PIBG perlu digunakan hanya untuk tujuan gotong royong mengikut prosedur yang telah berkuat kuasa. Membantu sekolah mendapatkan dana tambahan. PIBG juga disarankan membantu sekolah untuk mendapatkan dana tambahan dan kepakaran. Dan agensi luar juga digalakkan untuk membantu pihak sekolah. Pelaporan. Berkenaan dengan pelaporan, pihak sekolah atau PIBG perlu mengemukakan laporan kewangan dan menggunakan lampiran 1 dan 2. Yang ni nanti akan diberikan. Dan laporan bergambar selepas pelaksanaan gotong royong tersebut dalam tempoh 7 hari. Saya juga ingin memaklumkan gotong royong ni sebenarnya boleh dibuat secara berfasa. Contoh peruntukan sekolah yang diberikan kepada sekolah besar dan rasanya mungkin sekolah dia nak buat, PIBG dan sekolah bincang dia nak buat secara berfasa, sama ada 1, 2 atau 3 fasa. Nak buat dalam tempoh masa sampai bulan Jun tu, dia nak buat bulan Januari sekali, bulan Februari sekali, bulan Mac sekali ataupun selang-selang ke. Nak buat Januari, kemudian Mac, kemudian Mei, boleh dibuat secara berfasa. Cuma laporannya untuk sekolah yang buat secara berfasa, laporan hanya dibuat pada fasa yang ketiga, selepas fasa yang ketiga. Maksudnya dalam tempoh 7 hari selepas fasa yang ketiga tu baru laporan tu dihantar. Maknanya bukan laporan fasa 1 buat laporan, fasa 2 buat laporan, fasa 3 tak. Jadi buat laporan selepas fasa yang ketiga. Sekiranya nak dibuat secara berfasa. Mungkin ada sekolah dia nak buat sekali harung ataupun sekaligus. Jadi dia buat sekali je terus buat laporan dalam tempoh masa 7 hari. Kemudian yang ni PPD dan sebagainya tu tak perlu. Sekolah sebarang pertanyaan berkenaan dengan pengurusan kewangan dan sebagainya, hendaklah merujuk kepada unit hak ehwal murid di Jabatan Pendidikan Negeri atau di Pejabat Pendidikan Daerah bagi makluman penggunaan kewangan dan sebagainya untuk dalam laporan dan sebagainya. Itu saja yang saya dapat perlu sampaikan. Ada tak sebarang persoalan nak ditanya? Ada sebarang persoalan nak ditanya? Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin bin Osman. Saya. Husin bin Osman, YDP Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek. Saya. Boleh ke saya libatkan sebab saya ni duduk bawah lantikan Majlis Bandaraya. Satu JKPZ. Zon Taman Molek. Boleh ke kita libatkan Majlis Bandaraya? Jika nak melibatkan Majlis Bandaraya tak ada masalah, boleh. Cuma pihak sekolah perlu buat surat makluman ataupun permohonan macam permohonan kemasukan agensi luar ke sekolah seperti biasa. Nanti pihak sekolah dia akan buat permohonan. Maknanya bincang dengan pihak sekolah akan buat permohonan sebelum aktiviti tersebut dijalankan. Ini termasuk kalau kita nak cat pagar semua boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Untuk keceriaan dan kebersihan. Untuk keceriaan dan kebersihan. Baik.
Cuma nak buat pagar baru tak boleh lah. Bukan tak boleh. Kalau kecil, contohnya sikit, buat pintu pagar, boleh maklumkan kepada bahagian, buat permohonan dulu untuk makluman kepada sektor infrastruktur dan perolehan di Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau kita sekolah ni ada buat pembukaan tanah baru, tapi banyak situ ada banyak pokok yang kita nak clearkan. Boleh tak masuk untuk pembersihan pokok-pokok hutan? Untuk pembersihan pokok, sebab bersih pokok tu mungkin pokok-pokok mungkin boleh, tapi apa kewangan tu digunakan untuk apa? Kita kena faham kewangan tu untuk beli mesin ke ataupun upah orang ke atau kontraktor. Tadi tuan kata boleh runding terus dengan kontraktor kan? Ya saya. Kita akan lantik kontraktor untuk tebang pokok tersebut dan kerja menebang, membersihkan dan buka padang contohlah. Itu maksud saya. Maksudnya kita lantik kontraktor untuk bersihkan tu. Kalau ikutkan kontraktor ni ataupun lantikan pembekal ni, dia lebih kepada dia membekalkan alatan tu. Sebab ni namanya gotong royong. Dia gotong royong, jadi semua orang, maknanya dia macam ni, kalau tebang pokok tu semua orang kena tebang pokok lah macam tu. Sama-sama tebang pokok tu. Pembekalan ni hanya menyediakan baldi contohnya, kain, sabun, penyapu, macam tu. Okay, faham. Terima kasih tuan. Okey, baik. Untuk beli pokok, okey, ada yang tanya untuk beli pokok untuk keceriaan. Beli pokok untuk keceriaan, yang ni saya tak dapat maklumat secara ni. Tak ditaklimatkan hari tu, tak dimaklumkan. Mungkin kalau beli pokok, sebab dia lebih kepada sebenarnya kewangan tu lebih kepada beli cat, mungkin sebahagian keceriaan pokok tu pun termasuk sebahagian daripada itulah. Assalamualaikum Cik Izadi. Mahat daripada SKTBT dengan SMKUT. Okey, untuk pelaksanaan untuk program gotong royong ni, dia mesti kita sertakan kerja-kerja tu, kerja sebelum, semasa kerja perjalanan dan kerja seterusnya. Untuk melengkapkan segala untuk yang klaim-klaim ni, jika jumlah lebihan tu mungkin kita boleh ditanggung daripada PIBG ataupun sumbangan luar. Ada satu tempoh tak benda ni untuk berapa lama untuk kita segala pelaporan ni kita serah ke PPD ni? Berapa lama? Ada tempoh tak? Dia program ni dilaksanakan di antara Disember hingga Jun 2024. Sehingga 30 Jun 2024. Tempoh untuk serahkan pelaporan tu setiap selepas buat aktiviti tersebut, 7 hari selepas tu, dalam tempoh 7 hari, maknanya laporan tu telah dihantar ke unit HEM, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Menjawab tak? Tuan, tarikh paling lewat untuk buat gotong royong ni bila? 2024 tu? Jun 2024. Okey, terima kasih. 30 Jun lah. Sebelum tu lah, sebelum 30 Jun. Maknanya peruntukan tu mesti digunakan sebelum 30 Jun. Saya rasa 2025 Tuan Hairi, 2025 kan, bukan 2024 betul? 24, betul 24. Saya tengok kalender ke depan pula. Okey, ada soalan lain? Untuk segala gambar-gambar butiran ni kita daripada PIBG yang SU PIBG yang menghantar pelaporan ni ke ataupun kita serah pada unit HEM? Unit HEM. Okey, ini adalah contoh laporan. Contoh laporan kat sini. Contoh laporan. Dekat sini mengecat, bersih, perbaikan, banyak kecil yang terlibat. Okey. Ini adalah contoh laporan
lampirannya ni. Okey. Contoh laporan bergambar situasi sebelum dan selepas. Yang ni tak. Ini ada tindakan senarai semak yang perlu yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah, perancangan, laksanakan, hantar laporan dan yang ni dilakukan oleh pihak sekolah lah. Okey, itu saja. Okay. Ini ada bentuk laporan dia. Cuma macam sebenarnya dia lebih, sebelum ni kita ada buat gotong royong madani kan. Dia lebih kurang sama je dengan gotong royong madani tersebut. Peruntukan ni masuk ke akaun PABG sekolah, ya? Okey, ada soalan lain? Peruntukan semua dah masuk ke dalam akaun PABG sekolah? Oh, Cik Zadi. Saya. Oh. Ada soalan lain berkenaan ni? Ada yang tanya, ada akaun PABG nak dikeluarkan cek atas nama pengetua. Atas nama pengetua, sebab program ni ialah program kerjasama antara sekolah dengan PIBG. Jadi tak perlu, sebenarnya PIBG pun boleh keluarkan berdasarkan jumlah yang diperlukan tu. Contoh kalau PIBG yang uruskan, PIBG bayar ikut jumlah yang peruntukan tu lah, yang keperluan tu. Tuan, kalau kita dapat 10,000, kita kena habis dalam tempoh sampai 30 Jun juga? Ya, saya. Kalau tak habis, Tuan? Peruntukan tu mesti digunakan sehingga 30 Jun tu. Sebelum 30 Jun tu, maksudnya sebab tu ada saya katakan tadi, gotong royong ni boleh dibuat secara berfasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 ke terpulang. Berdasarkan jumlah peruntukan tu. Dan pihak ya? Apa dia? Peruntukan tu kena habiskan. Peruntukan tu perlu dihabiskan sebelum 30 Jun lah. Tapi kalau tak habis, Tuan? Ada Kalau lagi tak habis, tapi kalau tak habis, dia setakat ni dia tak ada nyatakan pula. Tak ada disebut pula, tak ada disebut. Cuma nanti perlu hantar laporan kewangan tersebut. Dimasukkan sini, dia perlu hantar laporan kewangan tersebut. Saya tak pasti sama ada bila tak habis tu dia ambil balik semula ke, tak ada pula dimaklumkan. Okay. Tidak dinyatakan pula. Baik. Masuk. Tak ada soalan lain? Program ni program ni sebenarnya under PIBG. Under PIBG dengan sekolah lah. Sebab kewangan tu masuk dalam PIBG. Apa? Ada soalan lain? Format laporan nanti akan diberikan kepada guru penolong kanan HEM oleh sektor haiwan murid pejabat pendidikan daerah. Okey. Ada yang tanya, boleh tak guna untuk tukar pintu di kelas? Okey, contohnya satu pintu. Sebab sebenarnya kalau ikutkan tak boleh. Kalau ikut, tapi cuba kalau mungkin sikit kan, satu ke pintu untuk, sebab dia nak keceriaan kan, pintu bilik. Boleh mohon kena buat permohonan. Mohon kepada bahagian sektor infrastruktur perolehan PBD. Okey. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Saya Zulkifli, SK Taman Lenteng 2. Ya. Okay, saya nampak keperluan sekolah kami yang mendesak adalah nak memotong pokok yang uzur. Dah besar lah, dah hampir 20 tahun. Jadi boleh tak saya gunakan peruntukan sedia ni untuk pakai, dan apakah keperluan yang alatan yang paling sesuai lah. Sebab benda tu akan bila dah tempat pokok
alat yang macam chainsaw tak akan guna lagi kan. Sebab kontraktor dah ada. Cuma nak jalankan saja. Untuk tu nanti cuba sebab maknanya sebab gotong royong ni sebenarnya melibatkan semua, tapi sebab macam ni dia bagi pada kontraktor untuk bersihkan kawasan tu kan. Dia macam ni lebih kepada pembersihan. Kita akan cuba nanti rujuk pada sektor infra, boleh atau tidak boleh. Rujuk kepada sektor infra sektor infrastruktur perolehan. Okey, terima kasih Tuan. Baik. Ini ada soalan lain? Buat hiasan atau banner. Hiasan atau banner, sebab hiasan atau banner ni dia walaupun untuk keceriaan, tapi dia tidak melibatkan ramai gotong royong secara, sebab kita tengok pada objektif tadi. Objektif tadi untuk memupuk kerjasama antara masyarakat setempat, ibu bapa dan juga pihak sekolah. Banner tu mungkin sekolah boleh buat sendiri je kan kat sekolah. Lain, ada soalan lain? Untuk buat laporan ialah 3K lah. 3K sekolah. PIBG di kelab kebersihan dan keceriaan di sekolah. Dia lebih kepada pembersihan, keceriaan mencencat, untuk menurap tu asalnya yang tu tak termasuk asalnya. Tuan, satu lagi Tuan. Ya, saya. Kita ada depan sekolah tu kita ada ada macam sikit landscape lah, ada rumput apa semua. Kalau kita bersihkan tempat tu, kita beli batu geseran untuk cikgu-cikgu parking kenderaan mereka. Untuk beli batu turap kan. Ya. Yang tu tak termasuk. Itu tak termasuk. Okay, ada soalan ni? Okey. Kertas kerja. Ada yang tanya tentang kerja. Sebenarnya saya ada sebut tadi, sebenarnya program ni tak memerlukan kertas kerja. Sebab program ni ialah program yang dibuat dia memang peruntukan tu diberi untuk kita buat program dan buat laporan je. Macam tu. Dia tak perlu kena buat kertas kerja, objektif apa, tak perlu. Sebab objektifnya dah ada dekat sini. Yang saya bagi yang dekat sini, dekat pelaksanaan ni dah ada objektif dia. Semua ini adalah kertas kerjanya. Kertas kerjanya dah ada. Dan peruntukannya diberi kepada kita untuk kita laksanakan. Dekat sini ada objektif semua, ada pelaksanaan. Okay, mengeratkan kerjasama. Sebab tu saya kata tadi, bila kita untuk contoh tebang pokok kan, kita bagi pada satu kontraktor, kita gunakan semua peruntukan tu, macam tu tak boleh. Sebab dia tak mencapai objektif tersebut. Sebab dia mesti melibatkan komuniti. Dekat atas ni ada masukkan program gotong royong, maksudnya dilakukan secara bersama, tolong menolong dan sebagainya. 3K masuk aktiviti kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Kebersihan dan yang juga melibatkan kesihatan dan juga keselamatan. Mungkin ada tangga siling nak roboh ke, mungkin siling tu nampak macam nak jatuh ke, mungkin boleh digunakan peruntukan tersebut. Yang kecil lah, yang tak melibatkan semua bangunan ke, yang melibatkan semua kewangan tersebut. Okey. Jadi ada soalan lagi? Kalau kita tengok dekat sini, dekat memupuk perpaduan, itu tujuan dia, memupuk perpaduan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya, macam laporan
siapa yang kena buat SU PIBG ataupun bahagian SU HEM ke macam mana? Laporan dibuat oleh pihak sekolah. Maknanya HEM lah. HEM yang buat. Mungkin HEM bagi pada 3K punya kelab. Oh, okey. Saya ada satu soalan lagi nak tanya, contohlah berkaitan dengan bisa kata ada tandas ni, dia punya ceiling tu dah rosak lah, dah berlubang kan. Jadi boleh guna ke untuk betulkan ceiling tandas tu? Atas dekat sini kita tengok, dekat sini dia melibatkan keselamatan. Keselamatan mungkin bolehlah. Sama-sama beli paku ke, untuk beli tukul ke, daripada situ mungkin boleh gunakan peruntukan tu. Boleh beli ceiling tu jugalah untuk ganti sebab dia dah tapi tak melibatkan satu bangunan lah. Ataupun hanya bahagian ceiling tu je lah ataupun melibatkan semua peruntukan tersebut ke, buat benda tu tak boleh lah. Faham? Okey. Terima kasih Tuan. Okay, lain, ada soalan lain? Ada soalan lain yang nak ditanya? Assalamualaikum, Cik Zadi. Saya. Memandangkan peruntukan ni masuk ke akaun PIBG, Ya, saya. tata cara itu memang mengikut macam prosedur pengeluaran seperti biasalah. Dia di atas keputusan YDP juga, betul? Ya, saya. Okay, kalaulah pihak pentadbiran, sebab saya nampak dia ke arah HEM juga ni. Kalau pihak pentadbiran diminta keluarkan sepenuhnya, macam sekolah saya 10,000, adakah dibenarkan dan 10,000 tu diuruskan terus oleh unit HEM? Dia sebab program ni melibatkan kerjasama PIBG dan juga pihak sekolah. Okey, jadi pihak sekolah dan PIBG berbincang, kemudian buat perancangan bagaimana untuk melaksanakan gotong royong tersebut dan apa keperluan dia, dan mungkin pihak sekolah boleh senaraikan apa keperluan yang untuk melaksanakan gotong royong tersebut, macam cat dan sebagainya. Jadi PIBG akan keluarkan kewangan berdasarkan apa yang telah dibincangkan tersebut. Ya, ada soalan lagi? Tuan, ini termasuk makan minum yang kita dalam gotong royong lah ya? Ya, saya termasuk makan dan minum. Cuma makan dan minum seperti yang saya kata tadi, makan minum ni hanya 20% daripada jumlah peruntukan yang diberikan. Contoh sekolah dapat 10,000, hanya 2,000 digunakan. 20%. Kalau 1,000, maknanya 200 untuk makan. Kalau cikgu nak kalau sekolah nak buat 3 fasa, contohnya dia ada 10,000. Dia nak menggunakan peruntukan tu untuk 3 fasa. Fasa ni 2,000, fasa ni 2,000, fasa ni 2,000, fasa yang berikutnya fasa ketiga 3,000 contohnya kan. 2,000. Jadi kena kira juga 20% daripada untuk makanan, 20% daripada jumlah yang peruntukan tersebut yang digunakan sewaktu gotong royong tersebut yang dikeluarkan. Boleh faham? Faham. Okay. Lain, ada soalan lain? Okey, jadi sebarang pertanyaan, saya rasa tak sampai sini saja taklimat saya. Okey, untuk sebarang pertanyaan nanti boleh berhubung dengan saya ataupun unit HEM di PPD Pasir Gudang. Saya di unit sektor pengurusan sekolah, Izardi bin Ismail, sektor pengurusan sekolah, pegawai menengah dan tingkatan 6, sektor pengurusan sekolah PPD Pasir Gudang, atau berhubung dengan Puan saya lupa nama, sektor kewangan, bahagian kewangan PPD Pasir Gudang, dan juga sektor infra PPD Pasir Gudang. Sebab 4 sektor ni terlibat. Sektor pengurusan sekolah,
untuk saya bagi taklimat, sektor kewangan yang akan menguruskan kewangan tersebut, sektor infra berkaitan dengan infra dan perolehan berkaitan dengan pembelian barangan dan juga unit HEM untuk laporan. Okey. Ada soalan lain? Tak ada soalan lain tak? Okey. Jika tak ada soalan, kita tutup taklimat kita pada petang ni dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soalan nanti boleh berhubung. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Tuan. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Kami daripada Sekolah Kebangsaan Johor Jaya 5. Syukran Sekolah, jazilan. ada yang tanya sekolah yang belum terima peruntukan. Sebab saya tanya tadi, kata dah terima. Kalau ada yang belum terima, nanti boleh berhubung dengan sektor kewangan PPD Pasir Gudang. Unit kewangan. Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya Tuan, slide ni dah diberi pada pihak sekolah? Ini pihak sekolah. Ya ada. Slide ni saya dah beri pada pihak sekolah. Kepada guru besar dan pengetua. Okey, baik. So saya SU minta pada pengetua je lah. Okey, baik. Okey, terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Tuan daripada SMK Ulu Tiram. Okey, terima kasih Tuan. Kami daripada Sekolah Kebangsaan Johor Jaya 5. Jika ada yang baru masuk tak faham, nanti boleh tanya saya secara direct lah. Boleh berhubung dengan saya. Terima kasih Tuan. Kami daripada Sekolah Menengah Taman Molek. Okey, saya jumpa. Terima kasih. Tuan, SMK Tuan Hashim. Mendadak. Bagi yang mengenali mendadak tempur. Apa? Baru. Sakit ke apa? Aduh. Macam mana nak buat ni?
Habis lah. Untuk nyusin, ya Allah. Ada bayi tak lah. Boleh tak? Bawa ke depan sikit lah. Ni ada benda yang berat dulu ni jatuh, berat ni. Jatuh after graduation. Cepat lah. Jom lah balik lah. Balik buat Nak kucing nak kena bagi minum susu mati nanti. Sebab tak tahu maknya ke mana ni, gagak bawa lari terlepas. Jumpa kat mana? Ada jumpa tengah jalan, gagak terlepas. Baik tak ada lanyakkan kereta. Tapi nak biar gitu, matilah dia. Kita susu Beli susu kat Rina Lisa yang paket kecil tu, masuk dalam. Dia berapa bulan? Ni buat kat sini baru ni. Orang boleh buat sekali, kita kena buat hati-hati. Kawasan tak tersedia, dia siapa lagi. Kalau nak kata, mana-mana tu apa, dia kurang. Walaupun kita nak pasti, tapi orang ekor orang dia mana saja yang saya ambil saya dapat saya ada dapat ada itu pada ini ada orang
Kita nak balik buat apa? Cek susu. Mari lah. Hilang di drill. Mana? Sekejap je meeting dia. Ni nak naik balik. Adik kat mana? Adik dekat mana? Kat mana? Tak dengar. Lain tu kat tempat dia. Dah. Tapi Bilik air dia dah mula taruh kain baju dalam sink. Bila air jangan taruh barang, taruh dekat hanger je dia kan. Tak, dia kain basah tutup dalam sink. Dah ada kain buruk dekat grill. Grill? Dekat grill pagar tu dia mula tergantung kain buruk. Dia gantungnya pakul tu dah seberabai dah bila air dah tengok. Tak boleh, itu yang jadi kotor kan orang nak naik. Balik. Tapi tadi yang pakai agenda yang